para pelajar, dan saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Abang Salahuddin selaku Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka yang bekerjasama dengan pihak ES Tutorial, dan jutaan terima kasih kepada pihak Masa University yang menaja program kita pada hari ini. Apa yang kami lakukan, apa yang kami sedang buat ialah satu usaha yang boleh dikatakan ibarat kudrat tangan sepasang. Sebenarnya usaha kami ini untuk menolong kamu, membantu pelajar-pelajar untuk menghadapi peperiksaan dalam masa seminggu lagi. Cikgu berharap dengan kerjasama PPD-PPD, JPN, sekolah, pengetua dan sahabat-sahabat saya, Cikgu Julie Smokujal, Tuan Azhar Saleh dan Cikgu Maren Doremi Sungai Petani dan Institut Typing dan banyak lagi pihak yang membantu untuk menjayakan program ini. Saya ingin juga merakamkan jutaan terima kasih kepada cikgu-cikgu yang telah menyebarkan, menguar-uarkan program kita ini untuk pelajar mendaftar. So, saya akan memulakan sesi saya live sekarang. Bahagian tata bahasa. Slide please. So, apa yang saya nak mulakan sekarang ialah bahagian tata bahasa. Bahagian tata bahasa yang cikgu maksudkan, slide please. Bahagian tata bahasa yang saya maksudkan hari ini, yang perlu kamu fokus untuk tahun ini. Pelajar-pelajar, yang pertama saya akan masuk bahagian tata bahasa. Cikgu akan masuk straight kepada point, fokus. Okay? Fokus, point, kamu ambil nota. Pelajar kena ambil nota. Okay, so first, cikgu akan masuk kepada bahagian subjek, predikat. Ini pelajar kena kuasai ini. Subjek, predikat, kata kerja, objek, pelajar kena kuasai ini. Objek dan juga keterangan. Dalam mana-mana ayat yang kamu akan baca, kamu baca. Mana-mana ayat kamu kena kuasai ini. Kamu kena tahu ni. Bahagian subjek, bahagian predikat, kata kerja, objek, keterangan. Kamu kena tahu. Objek ada dua. Kalau kamu nak lagi detail, objek ada dua. Satu ialah objek tepat. Satu lagi ialah objek CP. Yang ni cikgu akan terangkan nanti. Okey, fokus belajar. So subjek, cikgu akan beri formula-formula cikgu. Bagaimana dalam masa yang terdekat kamu boleh kuasai dia, subjek. Okey, umpamanya cikgu akan masuk first, contoh ayat. Kita ambil contoh ayat yang begitu mudah, begitu mudah. Kita ambil Ali. Ali memancing ikan di kolam. Okey, katakan ini ayat dia. Kita ambil ayat yang simple, ayat yang mudah kita ambil. Ali memancing ikan di kolam. Contohnya ini ayat dia. Kita tengok yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana kata kerja, yang mana objek. Mudah, begitu mudah. Okey adik, cikgu ada cipta satu formula yang memudahkan kamu. Okey, macam mana, bagaimana kamu nak cari subjek dalam ayat ni? Senang. Kamu tanya soalan ni kepada diri kamu. Siapa yang melakukan sesuatu dalam ayat tu? Dalam ayat ni, siapa yang melakukan sesuatu? Siapa? Ali. Ali yang melakukan sesuatu. Maka itu subjek. Ni dalam ayat aktif, kamu tanya siapa yang melakukan sesuatu. Senang adik-adik. Untuk adik-adik senang, mudah. Hari ini kita pergi cara yang mudah. Cara menguasai. Cikgu tak mau complicated kan perkara ni. Memancing, senang. Macam mana kamu nak tengok? Bagaimana kamu nak tengok ayat ni aktif atau pasif? Cikgu beri satu cara mudah. Satu cara mudah untuk kamu kuasai. Ayat, jika kamu nak tengok dia aktif ke pasif, cara biasa, ayat aktif, mereka akan tengok kata kerja diikuti oleh objek. Kalau ayat itu pasif, maka objek akan berada di depan, diikuti oleh kata kerja. Ini kedudukan dia. Objek, kata kerja diikuti oleh objek, maka itu ayat aktif. Kalau objek depannya, maka kata kerja di belakang, maka itu ayat pasif. Satu lagi cara, pelajar nak mudah. Ini cara mudah. So, mana-mana perkataan, kata kerja dalam ayat tu dia start dengan me. Dia imbuhan me. Me ke, men ke, mem ke, men ke, men ke, menye ke, menga. Dia itu imbuhan lah, itu imbuhan. So yang bermula dengan me, kata kerja dia, boleh dikatakan ayat tu ayat pasif. Ayat aktif, minta maaf. Ayat aktif. Kalau dia bermula dengan di, itu ayat pasif. Ini cara mudah tapi
Ini cara mudah kita nak lihat. Okey, kita tengok di sini. Ini ayat aktif. Betul tak? Ayat aktif. So, ayat aktif, kamu kena tanya, siapa yang melakukan sesuatu? Dalam ayat ni, siapa yang buat sesuatu? Siapa? Ali kan? Maka itu ialah subjek. Apa dia? Itu ialah subjek. Adik, sekarang subjek kamu dah dapat tengok. Kemudian predikat. Bagaimana kamu nak tahu itu ialah predikat? Bagaimana kamu tahu itu ialah predikat? Mudah, adik. Kalau ini subjek, selain daripada subjek, dalam ayat ni, ini ialah predikat. Kalau ini subjek, ini ialah predikat. Subjek, predikat. Kamu dah dapat ini, subjek, predikat, cantik. Sekarang subjek, predikat sudah ada. Kita lihat ayat pasif pula. Bagaimana kedudukan subjek dan predikat. Ayat pasif. Cikgu ambil contoh ya. Okey. Bola itu ditendang oleh Amir. Ini ayat pasif. Kan cikgu tunjuk. Cara mudah. Jumpa di pada kata kerja dia ayat pasif. Itu cara mudah kamu nak lihat. Okey. Contohnya. Tapi ada yang setengah. Kata kerja tak ada imbuhan. Di depan awal dia awalan imbuhan awalan tiada. Itu kata kerja. Yang melibatkan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Okey. Bola itu ditendang oleh Amir. Betul tak adik? Okay, dalam ayat ni kamu dah tahu. Ada di. Betul tak? Kalau ada di. Ni ayat pasif. Contohnya. Cara yang paling mudah kamu kena tengok. Kata kerja objek kata ini asas dia. Okey, kita lihat di sini. Dalam ayat pasif pula, kamu kena tengok objek. Kedudukan objek dan objek itu sebenarnya ialah subjek. Mari kita lihat di sini. Cikgu masuk ini dulu. Okey, sekarang objek, minta maaf. Subjek diikuti oleh predikat. Ini subjek, ini predikat. Betul tak? Siapa yang melakukan sesuatu? Siapa yang melakukan sesuatu? Ali. Betul tak adik? Bagaimana kamu nak tahu kata kerja? Senang. Apa yang subjek tu buat? Apa yang subjek tu buat? Apa yang subjek buat? Apa yang Ali buat? Ali buat apa? Kat sini? Memancing. Memancing dia buat. Maka itulah kata kerja. Memancing ialah kata kerja. Apa yang dia pancing? Apa yang dia pancing? Maka apa yang dia pancing? Ikan. Maka itulah objek. Maka itulah objek. Adik, nampak tak kedudukan dia? Subjek, yang ni predikat. Selain daripada subjek di sini, ialah predikat. Apa yang Ali buat? Memancing. Itulah kata kerja. Apa yang Ali pancing? Ikan. Itulah objek. Adik dapat tak? Itulah objek. Maka ini objek. Dapat ke tidak? Okey, dah dapat objek. Mudah saja kerja. Cuba adik tengok di sini kedudukan. KK diikuti oleh apa adik? Objek kan? Cuba lihat di sini. KK diikuti oleh objek. Maka ini ayat apa? Aktif. Maka ini ayat apa? Aktif. Kerana kedudukan KK diikuti oleh objek. Itu ayat aktif. Cuba lihat di sini. Bola itu ditendang oleh Amir. Betul kan adik? Simple adik. Simple. Cuba adik tengok. Cikgu ada lagi satu kaedah yang saya cipta sendiri. Formula ni. Bagaimana pelajar-pelajar dengan mudah boleh mengenal pasti objek dalam ayat tu. Saya ada cipta. Teknik. Teknik mangsa. Adik-adik, cuba sebut teknik mangsa. Apa tu mangsa? Cikgu panggil ni teknik mangsa. Kamu boleh dapat objek tau. Simple saja. Simple. Begitu mudah. Okey, cuba tengok. Teknik mangsa. Kamu boleh dapat objek dalam ayat tu. Contohnya, adik tengok. Bola itu ditendang oleh Amir. Betul tak adik? Siapa jadi mangsa? Bola itu ditendang oleh Amir. Siapa jadi mangsa? Bola itu kan? Maka inilah objek. Ali, cuba adik tengok. Ali memukul Amir. Contoh. Siapa jadi mangsa adik? Kamu tanya gini pun dapat. Ali memukul Amir. Siapa yang jadi mangsa? Amir kan? Bagus. Amir kan? Mangsa. Maka Amir ialah objek. Dah dapat objek, nampak tak? Okey, sekarang kita lihat. Siapa yang melakukan sesuatu? Ali yang buat sesuatu. Mana kata kerja? Apa yang Ali buat? Ali buat apa? Ali memukul. Itulah, Ali ialah subjek. Apa yang Ali buat? Memukul. Itulah kata kerja. Adik nampak tak? Dah dapat dah? Maka ini kata kerja diikuti oleh objek. Maka ini ialah ayat apa? Aktif. Nampak tak sekarang? Bagaimana kamu nak kenal pasti ayat tu? Ini ayat, ini cara mudah lah adik. Ali memukul Amir. Siapa yang buat? Ali. Apa dia buat? Memukul ialah kata kerja. Dia pukul siapa? Amir. Amir ialah objek. Objek Amir di sini mangsa. Cuba lihat di sini. Siapa yang jadi mangsa? Bola tu. Betul tak? Kata kerja ditendang. Betul tak adik? Betul tak adik? Di sini Amir ialah pelaku.
Amir ialah pelaku. Adik dapat? Okey, sekarang cuba tengok ayat ini pula. Objek diikuti oleh KK. Objek diikuti oleh KK. Maka ini ayat apa, dik? Pasif. Maka ini ayat pasif. Objek di sini. Okey, sekarang cikgu nak tekankan di sini. Perkara yang kamu perlu ingat ni selalu, dalam ayat pasif, objek yang berada di depan, objek ada di depan. Objek ialah subjek. Ingat itu, adik. Dalam ayat pasif, objek ialah subjeknya. Objek ialah subjek. Maka dalam ayat ini, bola itu ialah subjek, yang balance baki semuanya ialah predikat. Adik dapat tak sekarang? Adik dapat tak ni sekarang? Bola itu ialah subjek. Dan kenapa dia subjek? Sebab dia objek. Kenapa dia objek jadi subjek di sini? Kerana ini ialah ayat pasif. Adik dah faham? Okey, sekarang cuba lihat di sini. Ini secara overall cikgu sedang beri. Okey, sekarang kita lihat di sini. Ini ayat dia. Kamu dah tahu. Bagaimana kamu nak tahu subjek, kata kerja, objek, sudah. Okey, adik. Biasanya, cikgu ada satu kaedah. Pelajar selalu confuse dengan keterangan. Keterangan ni. Keterangan tu pelajar confuse. Senang. Cikgu ada satu kaedah. Bagaimana nak kenal pasti keterangan dalam ayat tu? Cara yang tip yang penting lah. Yang mudah. Formula yang cikgu cipta. Keterangan, pergi tangkap kata sendi. Pergi tangkap kata sendi. Kamu jumpa kata sendi dalam ayat tu. Contohnya di, ke, dari, daripada. Betul tak, adik? Ini semua kata sendi. Yang popular lah, ni yang popular. Di, ke, dari, daripada. Betul tak, adik? Ini kata sendi. Maka kamu jumpa kata sendi, belakang kata sendi ialah keterangan. Contoh, cuba lihat di sini. Dalam ayat ni, mana kata sendi dia? Ini kan, di. Dapat tak? Jumpa tak? Di. Ini kan? Maka di kolam. Ini dah jumpa kata sendi. Ingat, adik, ini dah jumpa kata sendi. Kurung kan? Belakang dia ialah keterangan. Adik dah dapat? Belakang ni keterangan. Adik dapat tak? Adik, cikgu nak speed sikit. Adik dapat tak? Ini ialah keterangan. So dalam ayat ni, ini keterangan. Ini subjek. Ini kata kerja. Ini objek. Nampak tak, adik? Okey, sekarang jom. Mari kita lihat ni. Okey, sekarang cikgu bagi ayat yang simple, mudah kita nak kuasai. Adik nampak tak? Aktif, pasif. Dan lagi satu cikgu nak tekankan di sini. Pelajar perlu berhati-hati dengan ter. Ter tu, imbuhan ter, ayat aktif pun ada, ayat pasif pun ada. Ayat aktif pun ada, ayat pasif pun ada. Kereta itu terlanggar pokok. Cuba adik lihat. Adik pegang pada ni. Teori dia KKO aktif, OKK pasif. Cuba adik lihat di sini. Siapa yang melakukan sesuatu? Kereta itu. Dapat adik? Terlanggar pokok. Terlanggar pokok. Adik dapat tak? Kata kerja. Siapa jadi mangsa adik? Siapa jadi mangsa adik? Objek. Pokok. KKO. KKO. Maka ini ialah ayat apa, adik? Aktif di sini. Nampak ke tidak, adik? Nampak ke tidak, adik ni? Amir terpukul oleh Ramli. Cuba lihat ayat ni. Simple, adik. Siapa yang jadi mangsa? Amir. Mangsa ialah objek. Amir, objek. Betul tak, adik? Kata kerja, terpukul kan? Kata kerja, terpukul. Dapat tak, adik? OKK, ayat pasif. Nampak tak? OKK. Adik dah bijak sekarang. Ini O kan? Objek kan, adik? Objek, ini ayat pasif. Betul tak, adik? OKK, ayat pasif. Adik kan pandai? Kalau ini objek, ini kata kerja, ini ayat pasif. Dalam ayat pasif, objek ialah subjek. Objek ialah subjek. Maka ini subjek, ini predikat. Adik dapat tak? Mana-mana ni, saya tekankan sikit. Mana-mana ayat, kedudukan dia, subjek campur predikat. Ini ayat biasa. Ayat songsang, pelajar confuse. Ayat songsang, senang aja, mudah. Terbalikkan dia. Predikat depan, subjek belakang. Tu aja kena buat. Predikat depan, subjek belakang. So, apa you kena buat? Predikat ni, bawa ke depan,
Subjek ni bawa ke belakang. Terpukul oleh Ramli, Amir. Ini ialah ayat pasif, ayat songsangnya. Adik, sudah clear? Okey, cikgu tak mau lama berada di sini dan cikgu tengok ikut analisis guru-guru pakar, kawan-kawan cikgu seperti Cikgu Julis, Tuan Azhar Saleh. Tahun ini, adik berilah tumpuan sedikit pada bahagian cakap ajuk, cakap pindah. Tolong ya, cakap ajuk, cakap pindah. Adik cuba tengok slide yang cikgu nak tunjuk sekarang. Slide yang saya nak tunjuk sekarang. Okey, cuba adik lihat di sini. Adik lihat di sini. Adik lihat di sini. Cakap ajuk, cakap pindah. Adik tengok di sini. Okey? Rules ni cikgu dah ada. Dah. Okey, contohnya dalam cakap ajuk, adik kata seru. Apabila kamu pindahkan, kamu kena pindahkan maksud dia. Background. Okey, contohnya cikgu tunjuk di sini ya. Adik lihat. Okey, cakap ajuk. Senang aja adik. Jangan confuse apa-apa. Okey, contoh. Saya beri satu contoh. Okey, gini ya. Okey. Begini ya. Tolong ya. Okey, kita ambil dua individu paling popular di Malaysia. Ali, Abu. Ni pelajar-pelajar yang pernah jumpa cikgu di sekolah dia tahu. Ali, Abu. Contoh yang paling cikgu sukalah. Ali, Abu. Contoh. Oi. Tanda seru. Abu pula. Dia gini tau. Ali, oi, Abu, Okey. Adik tahu tak? Ini cakap ajuk. Sebab dia dalam bentuk dialog. Dalam bentuk dialog, cakap ajuk biasanya dalam bentuk dialog. Bukan dialog ya, dialog. Dalam bentuk dialog. Cakap pindah, kamu kena jadikan dia ayat biasa. Ayat lazim. Dialog. Ataupun dia dalam bentuk pembuka penutup kata. Ada dalam itu. Itu cakap ajuk. Dia dalam bentuk dialog. Okey, adik lihat di sini. Ali. Oi. Abu. Okey. Ada pelajar kelemah mereka dia buat apa tu? Dipindahkan ni kepada cakap pindah. Bagaimana? Ditukar ni. Ali mengatakan. Ni lemah ni. Mengatakan oi. Dan Abu meneriak ataupun menyahut. Ni senang. Menyahut. Ditukar gini. Adik sebelahnya, kamu nampak tak? Kamu dah kekalkan ni tahu. Sebab dalam cakap ajuk, dia ada kata seru. Dia ada kata seru. Tapi kat sini kata seru ni kamu kena tukarkan maksud kata seru tu. Apa perasaan tu? Kamu kena tukar. Oi, dah ada kata seru. Kamu ulang balik ni. Kekalkan balik. So, jangan buat ni. Oi ni, cikgu tunjuk cara dia mudah saja. Oi, Ali, apa dia kata? Oi. Apa maksud oi? Kalau orang depan kamu, belakang kamu, oi, maksud apa yang dia cuba buat? Memanggil kamu, betul tak? Memanggil kamu, betul? So, Ali, oi itu memanggil pun boleh atau menegur. Dia tegur lah oi, atau memanggil. Abu ni, tu apa? Perasaan dia, terkejut. Dapat tak maksud dia? Menegur, terkejut. Senang, mudah. Ali, kita jadikan ni ayat, adik. Cuba lihat. Ali, apa dia buat? Menegur atau memanggil pun boleh. Siapa? Memanggil siapa? Abu kan? Abu, sekarang dia terkejut. Sehingga, bolehlah. Sehingga Abu terkejut. Sehingga Abu terkejut. Ada nampak tak? So, cuba lihat ayat ni pula. Ali menegur Abu sehingga Abu terkejut. Okey, nampak tak? Kamu dah tukar expression dia. Kamu sudah tukar expression dia. Iaitu oi, Okey, contoh. Kita buat gini. Macam ni. Katakan Ali, dia kata, Aduh. Panasnya cuaca pada hari ini. Bagaimana kamu nak tukar? Adu tu, apa maksud adu tu?
Kata suruh adu tu. Adu tu satu kesakitan. So, mengeluh. Mengeluh. Adu tu maksud dia mengeluh. So, cuba kita tukar ni. Ali, apa dia? Mengeluh. Betul tak adik? Tengok. Aduh ni, kamu dah tukar ni. Ini dia. Ini yang mereka nak tengok. Ali mengeluh kerana apa? Cuaca pada hari itu panas. Kalau lagi cantik, panasnya. Nampak tak? Panasnya. Kamu boleh tambah sangat panas. Nampak tak adik? Inilah kamu dah tukar kepada ayat biasa dah. Nampak tak? Ali mengeluh kerana cuaca pada hari itu sangat panas. Adik nampak tak? Ini cakap ajuk. Basically cakap ajuk. Cakap ajuk, okey. Contohnya, aduh. Ada tak adik? Aduh. Okey. Next, cuba kamu tengok. Kata tanya. Dia ada rules. Adik kena ingat kata tanya. Dalam cakap ajuk, biasa ada kata tanya. Apabila kamu pindah kepada cakap pindah, kamu tukar kepada cakap pindah, jangan kekalkan kata tanya tu. Kalau boleh, jangan kekalkan. Kita kena cari maksud dia. Kata tanya. Simple adik. Apa kata tanya dia? Contoh-contoh kata tanya. Okey, kita tengok. Bagaimana? Kenapa? Betul kan adik? Bagaimana ni? Apa maksud dia? Cara. Kenapa? Sebab. Atau alasan. Adik nampak tak? Sebab atau alasan. Okey, cuba. Kita tengok di sini. Kita tengok. Okey, cikgu beri contoh. Sebab ini, kita tak ada masa. BM hari ini 3 orang cikgu akan mengendalikan ceramah BM kita. Saya masuk bahagian tata bahasa sedikit. Kemudian diikuti oleh cikgu Julis. Kawan saya, sahabat saya di Sabah. SMK Narinang. Guru hebat Sabah. Kawan cikgu. Cikgu Julis akan mengendalikan, mengajar kamu kertas 1. Minta maaf, kertas 2. Dan kawan saya, cikgu hebat, Munshi Dewan, cikgu Azhar Saleh pula, kertas 2. Minta maaf, kertas 1. Karangan, cikgu Azhar Saleh. Kertas 2, cikgu Julis. Saya masuk bahagian tata bahasa. Okey, adik tengok. Okey, kita tukar. Okey, yang ni cikgu tunjuk. Okey, katakan Ali. Bagaimana awak pergi ke, ataupun bagaimana awak memukul Abu. Contohlah. Tanda tanya. Ali jawab. Abu jawab. Abu jawab. Kayu. Tu aja. Tengok. Nampak tak ayat tergantung tak? Kayu. Dia cakap kayu aja. Nampak tak? Yang ni kamu kena bina ayat nanti. Apabila kamu tukar cakap pindah, dia kena complete sentence. Subjek predikat kena ada. Okey, sekarang bagaimana? Kamu dah pandai kan adik? Cikgu dah tunjuk. Bagaimana ni maksud dia apa? Cara, betul tak? So, kamu tukarlah. Ali bertanya kepada siapa? Ali bertanya kepada siapa? Abu. Apa dia? Bagaimana ni maksud dia apa, Dek? Cara. Cara dia memukul siapa? Memukul siapa? Abu. Boleh faham tak, Dek? Ni tak mau Abu lah. Memukul Abu. Ini katakan Ramli pula. Sebab Abu tu kita jadi kawan ketiga. Ramli. Dan kamu sambunglah. Dan Ramli menyatakan bahawa Ali menggunakan apa? Kayu. Menggunakan kayu. Nampak tak? Untuk memukul Ali. Untuk memukul Abu. Boleh juga. Adik nampak tak? Ini ialah serba sedikit tip yang cikgu bagi untuk cakap. Kamu kena faham konsep tu. Cakap ajuk, cakap pindah. Mesti faham. Di sini ada kata tanya, kata seru. Di sini kamu kena tukar kata seru tu. Okey, contoh. Aduh maksudnya mengeluh. Betul tak? Aduh maksudnya. Contoh, amboi. Amboi, cantiknya istana itu. Amboi maksudnya apa? Tertawan, terpegun, terkagum akan. So katakan Ali. Ali pula kat sini. Ali pula. Okey, amboi. Amboi. Cantiknya baju Siti. Cuba tukar. Simple lah dek. Amboi itu maksudnya kan terkagum akan, terpegun akan. So tukarlah. Ali terpegun akan
kecantikan baju. Siapa? Baju siapa? Siti. Nampak tak? Dah dapat ayat. So kamu tukar je expression ni. Ambo itu maksudnya terpegun, terkagum akan, terpegun akan. Ada yang nampak tak? Okey. Cikgu nak masuk next. Cikgu tak ada bagian lah. Cikgu Julis dan Cikgu Azhar Saleh akan sambung selepas ni. Okey, adik tolong kekal kat sini. Adik tolong ingat ya. Tolong kekal. Tolong kekal hari ni dalam talian. Tolong kekal. So, kita lihat di sini. Apa yang next akan berlaku? Cuba tengok di sini. Apa yang next akan berlaku? Adik, cuba lihat di sini adik. Tolong ya. Okey, sekarang untuk bahagian, okey, katakan soalan keluar. Cerakinkan ayat. Cerakinkan ayat. Ini pun pelajar ada confused. Mereka tidak faham apa maksud cerakin. Mereka tidak faham apa maksud cerakin. Mereka tidak faham. Ini lebih jelas. Cerakinkan ayat. Maksud dia soalan minta pisahkan ayat. Pisahkan ayat. Ayat gabungan jadi ayat tunggal. Okey adik, simple. Cikgu bagi formula. Kita tak ada masalah. Okey. Contoh. Babu membeli ayam dan sayur. Babu membeli ayam dan sayur. Betul tak ayat ni? Adik, nampak? Tengok, katakan ini satu ayat. Kamu guna formula yang cikgu cipta. Very simple. Mula-mula, apa kamu kena buat? Kurungkan ayat itu. Kurungkan. Dah kurung. Simple. Bagaimana kamu nak cerakinkan, pisahkan dia? Okey, formula cikgu senang. Pergi tangkap kata hubung. Pergi tangkap kata hubung. Mana kata hubung dia? Dalam ayat ni mana kata hubung dia, adik? Dan kan? Okey, dan. Okey, dan. Betul tak? Betul tak, adik? Dan. Dapat tak dan? Dah dapat dan? Ini kata hubung dia. Betul? Lepas tu, apa formula cikgu dia kata? Di depan. Ni saya ambil di belakang lah. Atau kamu nak ambil ini depan, ni belakang. Kamu boleh suka hati kamu. Okey. Di depan dan di belakang dia ada satu ayat. Dah dapat tu? Senang aja. Ayat pertama. Dan kan, dek? Kata hubung kan? Kamu letak tangan kamu gini. Cuba baca depan dia. Babu membeli ayam. Itulah satu ayat. Dapat tak? Babu membeli ayam. Dapat tak? Cantik dapat jawapan dia. Satu. Ayat nombor 2. Apa yang ada di belakang dia, dek? Sayur kan? Apa sayur? Apa sayur dia? Babu membeli sayur. Ayat 2. Ayat 2. Babu membeli sayur. Dapat tak? Kamu dah dapat 2 ayat. Katakan, jangan keliru langsung. Jangan, tolong. Ayat dia nampak susah, sebenarnya mudah. Okey, adik tengok Cikgu bina balik ya. Adik tengok Adik tolong tengok, please tengok. Okey, babu. Ini yang pelajar keliru. Membeli sayur dan ikan di pasar. Apanya susah, dek? Apanya susah? Adik tengok. Adik tengok. Babu kan? Membeli sayur dan cikgu kata apa? Nak cerakinkan ayat, pisahkan ayat, kurungkan. Mana kata hubung dia? Dan, bulatkan. Apa saya kata? Di depan dan di belakang dia ada satu ayat. Betul tak? So, ayat depan dia apa? Babu membeli sayur. Babu membeli sayur. Di mana, adik? Di mana? Nampak tak? Keterangan dia ada di belakang. So, keterangan dia di pasar. Mesti ada keterangan. Okey, next. Babu membeli, apa, dek? Membeli apa? Ikan di pasar. Dapat tak? Itu saja. Keterangan turun. So, kamu dah dapat 2 ayat. Adik-adik faham ke tidak? Adik-adik faham tak? Ini cerakinkan ayat. Kamu buat step by step. Kurungkan ayat tu. Pergi tangkap kata hubung. Dah dapat kata hubung, bulatkan dia. Depan, belakang, satu ayat. Adik nampak tak? Okey, ini cerakinkan ayat. Cikgu nak bagi tips sikit. Formula yang cikgu cipta untuk bahagian rumusan. Ini ialah berdasarkan research, kajian yang cikgu buat. Cikgu cipta formula-formula ni. Okey, tengok di sini ya. Simple, rumusan. Cikgu sentuh sikit formula dia. Pelajar selalu pergi cari isi. Slide rumusan. Tolong cikgu tunjuk di sini lagi cepat sikit. Okey, nampak tak? Ini adalah formula yang telah cikgu cipta. Teknik A versus U. Apa dia? Senang. Apa maksud A? Tengok sini.
Cikgu pergi ke sini. Adik, apa tu? Pelajar selalu pergi. Dalam rumusan, dia pergi cari isi. Ini main-main lah. Kita belajar, orang kata hiburan. Okey? Pelajar cari isi. Dalam rumusan, dia pergi cari. Cikgu pun main-main lah. Cikgu ajar kaedah santai ya. Cari isi. Cari isi, pelajar-pelajar kata susah. Cikgu susah nak cari isi. Saya tanya dia, okey, kau ganti A ni dengan U. Sebab itulah teknik A versus U. Ganti A tak mau. Kita ganti dengan U. Nampak tak? Dia jadi apa? Teknik curi isi. Teknik curi isi. Apa tu curi isi? Teknik curi isi, simple. Very simple. Teknik curi isi. Ini ialah beberapa kaedah untuk kamu mendekati isi. Adik-adik jangan tembak. Adik-adik concentrate. Very simple adik. Teknik curi isi. Apa tu teknik curi isi? Mai cikgu dah bagi sini. Cikgu dah bagi sini. Teknik, apa dia? Oh, teknik curi isi. Apa tu curi isi cikgu? Senang. Yang pertama ada apa dek? Yang ni apa dek? Itu. Kamu jaga dengan perkataan-perkataan ni. Kamu tolong buka mata sikit. Cuba tengok perkataan itu, perkataan bagi, juga, untuk, kata kunci. Maksud kata kunci kejap lagi cikgu beri. Senanglah. Soalan tanya kamu, kehendak soalan, isi tersurat, punca-punca berlakunya pembalakan haram. Punca-punca. Punca-punca, apa kata kunci dia? Apa another word for it? Sinonim. Punca sama dengan faktor, sebab, alasan, pemangkin, pendorong, penyebab. Ini semua kata kunci dia. Kamu jumpa punca. Soalan tanya punca. Kamu dalam petikan jumpa perkataan faktor. Punca sama maksud dengan faktor. Maka itu ialah clue untuk kamu mendekati isi. Dan kamu jumpa penanda wacana. Terutamanya penanda wacana yang ada perkataan itu. Yang ada perkataan itu. Okey, contoh adik. Cikgu simpulkan di sini. Rumusan. Bagaimana kamu nak mendekati isi kamu? Bagaimana kamu nak mendekati isi ni? Pergi cari perkataan itu. Apa dia? Itu. Pergi cari perkataan itu. Dapat tak? Itu. Okey. Cikgu masuk sini. Ada pelajar dia komplain cikgu tak masuk dalam skrin. Teknik curi isi. Bagaimana? Dalam rumusan. Rumusan. Okey. Ini petikan rumusan kamu. Adik, ini cara untuk kamu mendekati. Cara mudah sikit. Mendekati. Bukan saya kata inilah caranya. Okey. Mendekati isi. Speed sikit. Perkataan itu. Perkataan juga. Perkataan bagi. Perkataan untuk. Ini semua kajian yang cikgu buat. Next ialah penanda wacana. Yang ada perkataan itu. Selain itu, bukan itu saja. Di samping itu, oleh itu, dalam pada itu. Ini semua penanda wacana yang ada perkataan itu. Jaga sikit. Kemudian, kata kunci. Kata kunci itu apa? Kalau soalan tanya, ni cikgu mulakan dari sini. Soalan tanya, punca berlakunya pembalakan haram. Soalan tanya apa kata kunci dia? Punca kan? Punca. Apa kata-kata sinonim? Sinonim bagi punca, apa dia? Faktor, sebab, alasan. Nampak tadi? Faktor, sebab, alasan. So adik kena cari perkataan-perkataan ni. Jumpa faktor, katakan. Kamu baca-baca, jumpa sini perkataan faktor pula. Jumpa kat sini faktor pula. Jumpa kat sini sebab pula. Inilah teknik, apa dia? Kata kunci. So cuba cari alternate word. Punca, punca faktor. Okey. Bulatkan, kurungkan ayat ni. Bulatkan, kurungkan ayat. Bulatkan, kurungkan ayat ni. Dah dapat 3? Tunggu dulu. Bukan saya kata inilah isi. Tunggu. 3. Cuba kamu tengok perkataan itu. Kamu jumpa itu. Ini untuk pelajar-pelajar yang sederhana dan pelajar yang lemah. Yang langsung tak mau cari isi. Terus surrender. Angkat tangan. Saya tak mau cari apa-apa. Adik, my concern, my principle very simple. Something is better than nothing. Boleh faham tak? Daripada kamu langsung tidak cari isi, gunalah kaedah ni, cuba apa-apa, cari isi. Boleh faham tak? Daripada kamu biarkan dia kosong. Jangan. So, itu. Katakan kamu jumpa itu. Dalam ayat, okey, bulatkan, kurungkan. Itu. Next, jumpa juga pula. Juga. Bulatkan, kurungkan ayat tu. Kamu dah jumpa, katakan budak, kamu dah jumpa lebih kurang 9, 10 ayat lah yang ada clue-clue ni. Sekarang, kamu baca satu demi satu, cuba tengok ada tak dia punca. Nampak tak? Kamu sudah mendekati isi. Dah mendekati isi. Nampak tidak adik?
Ini formula teknik curi isi untuk pelajar-pelajar yang sederhana dan untuk pelajar yang lemah. Boleh ya? Pelajar galus lah. Okey, nampak tak? Ini teknik curi isi. Adik, tolong ya, penanda wacana yang ada itu. Ini semua ialah clue untuk kamu mendekati isi. Okey, ini. Untuk pelajar yang smart, banyak pelajar-pelajar MRSM yang terlibat. Sekolah sains yang terlibat. Untuk mendekati isi, untuk bagi pelajar smart, cikgu telah mencipta, ini yang saya teknik berbisa. Apa tu teknik berbisa? Formula ni saya buat research. Cantik-cantik cikgu buat research dia. Adik, katakan soalan tanya faedah. Faedah membaca, faedah menabung. Okey, faedah. Soalan tanya faedah. Faedah, kebaikan, manfaat, maslahat, kelebihan, keutamaan. Ini semua sama maksud faedah, kebaikan. Soalan rumusan, jika tanya faedah, guna teknik berbisa cikgu. Apa tu berbisa? The venomous word. Very simple adik. Katakan ini petikan kamu, petikan rumusan kamu. Ini petikan dia. Faedah. Soalan dah keluar faedah kan? Pergi cari kata-kata berbisa yang cikgu cipta. Dapat, mampu, boleh. Teknik ni cikgu guna pakai sejak tahun 2001, tahun 2000 saya gunakan teknik ni semua. Dah cipta sudah ni. One by one cikgu cipta ni. Pelajar bekas pelajar saya tahun 2001, 2000, 2002, 2003, 4, 5 semuanya keep in touch. Kebanyakan dia ada. Masih ada nota dia orang lagi. Faedah. Pergi cari perkataan dapat, mampu, boleh. Adik, yang pelajar smart ni. Senang adik. Soalan keluar faedah. Faedah membaca. Faedah mengamalkan amalan gaya hidup sihat. Soalan keluar faedah kan? Pergi cari perkataan dapat, mampu, boleh. Maksudnya dapat, mampu, boleh. Apa dia? Kamu jumpa perkataan dapat, bulakan dia, garis sehingga jumpa nokta. Di sinilah adanya isi kamu. Jumpa perkataan ini untuk soalan jenis faedah. Kalau soalan keluar akibat. Akibat, kesan negatif. Soalan keluar akibat, kesan negatif. Senang aja. Pergi cari 3 clue ni. Kata berbisa. Apa dia? Kurang, tiada, tidak. Kurang, tiada, tidak. Ini semua ialah clue untuk mendekati isi jenis akibat. Nampak tak? Ini semua teknik berbisa dia. Kalau soalan keluar langkah, usaha, cara. Langkah, usaha, cara. Soalan keluar, pergi cari perkataan ni semua. Ni senang. Kata-kata seranan, pernah dengar tak? Hendaklah, haruslah, hendaklah, patutlah. Ni semua kamu akan jumpa patut, mesti, bolehlah, boleh. Tapi boleh tu keras sikit lah. Hendak, harus, patut, mesti. Ini semua kata-kata saranan. So, kata bantu. So, hendak, haruslah, patut, mesti. Boleh guna untuk mencari isi jenis langkah. Ada faham tak? Okey. Di sini, cikgu tidak mau mengambil masa yang lama. Cikgu tidak mau mengambil masa yang lama. Cikgu beri, tolong tumpu untuk tahun ni, tata bahasa, cakap ajo, cakap pindah, tolong tumpu, gabungkan ayat, pisahkan ayat, analisis ayat, subjek, predikat, kata kerja, objek, pola ayat pun, ni basic, cikgu-cikgu sekolah semua, saya banyak rakan cikgu, kawan cikgu. Mereka habis-habis mereka ajar kamu. FN campur FN, FN plus FA, FN campur FS, FN campur FSN. Saya tulis FSN lagi senang. Frasa nama, frasa adjektif, frasa kerja, frasa sendi nama. 4 pola ni. Adik, tolong tumpu sikit. Okey. Cikgu nak beritahu sesuatu. Kamu kekal live. Video semua video ni kami akan kekalkan di channel kita. Kita akan kekalkan sebab jumlah peserta dia melebihi 23,000 sudah yang berdaftar. So apa cikgu nak buat? Kami akan kekalkan. Kamu kena pergi, ini bukan apa tujuan. Kamu subscribe supaya kamu boleh, kita akan privatekan nanti. Kamu subscribe, kamu boleh tonton video ni.
Adik-adik, cikgu ucapkan jutaan terima kasih. Janganlah kamu bimbang, risau. Masih ada 1 minggu lagi untuk kamu. 1 minggu tu jangan tengok 1 minggu. 1 hari itu 24 jam. 1 minggu kamu boleh buat. Doa ibu bapa kamu, doa guru-guru kamu senantiasa bersama kamu. Ini usaha kami. Tiada apa-apa, ada cikgu tanya. Tiada apa-apa, tiada udang di sebalik batu, tak ada apa-apa. Cikgu nak buat percuma, cikgu dah pun beri percuma. Jutaan terima kasih kepada pihak MASA yang menaja program ini. Kamu kena berterima kasih kepada pihak MASA yang telah menaja program ini. Dan juga tim cikgu. Kejap lagi kamu akan jumpa rakan seperjuangan saya, Cikgu Azhar Saleh. Tuan Azhar Saleh dan kemudian Cikgu Julis, Bahasa Melayu. Lepas tu diikuti oleh subjek-subjek seterusnya. Keep on kekal dan kekal pada Facebook dan juga YouTube kita. Apa-apa tip-tip yang terakhir mungkin kita akan upload di sana. Terima kasih. Sekian.